Orang lain mungkin akan rasa macam Suib, wow, dia seorang peniaga yang macam terus kita nampak dia berjaya kan. Tapi disebabkan saya kenal dia daripada dulu, jadi saya tahu perjalanan hidup Suib sebenarnya banyak benda yang dia struggle. Dia pernah buat kedai Ruby. Saya melontarkan idea saya untuk meniaga. Syuib menerimanya dengan hati yang terbuka lah. Dan dekat situ rasanya dia dengan sepupu dia rasanya ada pergi khusus Dobi. Kat situlah tercetusnya bisnes Dobi tu. Bila saya betul-betul tengok Suib ni, tahu Suib ni, masa tu dia buka Aqua Nano masa tu. Dia dengan Sarah. Sebab kedai tu ada di Kelantan. Saya masa tu duduk di Kelantan. Saya tengok, oh inilah Suib, suami kepada Siti Sarah Raisuddin. Dan sebenarnya bisnes Dobi tu Syuib sebagai duta. Dia sebagai duta, tapi nampak macam dia punya kan. Dia ada hanya dia ada 2 outlet je rasanya. Daripada apa yang dia telah usahakan, first kali kalau tak silap saya, dia buat Dobi rasanya. Dobi. Dia buat. Dalam masa dia buat tu juga, dia pergi cari lagi peluang-peluang lain kan. Timbul pula tiba-tiba kopi bah. Orang nak buat kopi. Kopi apa? Selalu orang buat ni kopi-kopi yang kuat ni lah kononnya kan. Tak, ni kopi biasa je dia kata. Boleh kan? Orang cubalah. Secara terus terangnya kami berdua ni adalah orang yang pengambil risiko. Kita nak berjaya, kita kena ada satu semangat yang orang kata kita harus cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. So nak dijadikan cerita, Mawi, saya tak tahu sama ada dia jumpa Mawi ataupun Mawi jumpa dia. Saya tak ingat. Dia dan mereka berbincang untuk buat bisnes dan Mawi bagi idea pada Syuib untuk buat kopi Syuib. Mama sebenarnya cakap dengan dia, kau betul boleh buat ke benda ni? Maksud Mama tu orang yang nak tolong buat benda-benda. Kita kena percaya dengan orang ni, nak tahu yang betul-betul boleh buat. Tapi dia ni ialah dengar cakap orang lah, apa lagi tu gini. Nak buat terus, nak lebur je. Yang ada duit apa-apa semua, duit show ke duit apa, semua dia buat kopi. Dia buat. Sampai satu tahap dia datang, bah, orang nak letaklah kopi abah ni kat kedai. Kan? Boleh, apa salahnya. Jadi saya bantu, masa tu saya ada kedai kat Kuala Selangor, saya letaklah kopi dia. Adalah dia punya, what do you call that? Dia punya kertas tu. Kan? Dan tampal kat situ, kopi Syuib. Orang try lah. Macam tu lah. Tapi nampak daripada dia punya itu, untuk berkembang lebih tu, tak ada. Kan? Jadi lama-lama kata tak boleh lah bah. Dia kata ni apa semua berubah. Okeylah, maknanya dia stop di situ. Bila kopi tak jadi, ya Allah ya Tuhanku. Mama kat bilik penuh kopi. Nak jual susah sebab tak ada ni kan. Kita tak tahu cara macam mana nak jual apa. Sakat kawan-kawan berapa kerat orang nak beli kopi. Lepas tu pula nak jumpa kawan-kawan yang rapat-rapat. Alah aku bagilah, aku try dulu sekotak. Dah bagi try, aus tak beli. Sebenarnya kalau dia down, saya tak boleh down. Kalau saya down, dia tak boleh down. Sebab kita berdua adalah support system sesama sendiri. Pada masa tu untuk tengok kotak kopi tu banyak. Kotak kopi tu nilai dia berpuluh ribu. Tak terjual. Dia satu sebab kita terpaksa tengok kotak kopi tu berada dekat rumah. Satu. Yang keduanya apabila orang hantar balik barang, menyatakan barang kita ni orang tak nak. Kesakitan tu ada dekat situ. Macam, adakah aku seorang yang failure? Adakah aku seorang yang gagal? Macam mana nak cakap? Macam sedih lah, sedih. Sedih lah nak buat macam mana. Mama bila nampak dia, kan dia ada buat yang macam tempat letak kopi, rak-rak tu kan. Buat benda tu Mama dengar dalam 300 ke 350 satu tu. Kan?
Bila Mama nampak kat kedai-kedai, bila barang tu dah tak laku, orang buang kat tong sampah, Mama rasa nak pungut bawa balik anak aku kat tong sampah. Sedih sangat. Tapi nak buat macam mana? Kan? Dah tak ada rezeki kat situ. Tapi sebenarnya kopi tu bagus gila. Siapa yang ada period pain, siapa yang perut kembung, siapa perut tak boleh nak membuang, macam-macam benefit ada dekat dalam kopi tu. Siapa yang tak boleh minum kopi pun boleh minum kopi tu. Sebab dia tak akan memeningkan ke, dia tak akan bagi heartbeat ke, macam tu. Itu sebenarnya adalah pengalaman pertama kami berniaga dengan so-called stockist agent, apalah, itu adalah pengalaman pertama kami di mana ianya adalah gagal, di mana kita sendiri tak faham macam mana nak buat marketing. Dekat situ kita baru kita perasan tak semestinya kau ada nama yang besar, tak semestinya kau adalah seorang artis, kau boleh jual apa saja. Lepas dia buat kopi, dia buat apa ya? Kawan saya kebetulan. Kawan saya ini yang main golf sekali sama semua, dia kata, aku nak pakai engkau punya anak lah Sarah, nak jadi duta untuk madu lebah. Okey, nanti aku tanya dia orang. So balik tu tanya dengan Sarah, orang ni macam ni nak buat nak jual madu ni, nak gunakan kau lah untuk ini apa semua. Set appointment pergi meeting. Consider Sarah setujulah. Kawan ayah saya, kawan dia. Okey. So yang kawan dia tu bukanlah kawan ayah saya. Okey. So datang nak jumpa saya, nak cerita pasal madu. Dia bawa lah produk dia. Gitu gini. Saya pun macam macam tu. Nak buat ke? Kan? Tapi tiba-tiba dia bawa keluar satu benda, sarang madu. Sarang madu tu cakap, suka lah benda ni. Sebab saya sendiri penggemar madu. Saya makan madu. Apatah lagi madu yang bukan dalam botol ataupun dalam tin ataupun dalam apa. Dia betul-betul dekat dalam sarang. Jadi saya cakap okeylah macam ni. Saya tak nak buat keputusan apa-apa. Masa meeting tu saya cakap saya nak bawa balik produk-produk ni. Saya nak bawa jumpa suami saya dulu. Bagi saya bincang dengan dia. Apabila diorang berbincang apa semua, so Syuib, ini satu kelebihan dia. Dia nampak. Even I sendiri pun tak nampak. Kan? Cuma orang kata orang nak ambil tu, dia bayang kau sudah. Kan? Tapi dia nampak. Dia kata, bah, ini something good lah. Lebah ni, tak ada lagi orang buat dia kata. Orang jual madu macam tu je. Tapi orang nampak dia punya pergi tu lain dia. Dia buat. Dia pergi jumpa orang tu, dia kata macam ni, saya tak nak jadi duta, tak apa. Saya nak masuk share. So masuk share, dia orang buka company baru apa semua. So dia orang buat. Adalah masuknya tadi adalah 3 orang kat dalam tu. Dia orang buat. Dia dalam masa berapa bulan tu, alhamdulillah. Dia orang punya sale, dia orang punya apa semua, Syuib buat dia punya marketing apa semua, alhamdulillah. Awalnya bisnes tu untuk saya. Selepas Syuib dah tengok, dia cakap ini barang boleh jadi. Ini barang betul-betul boleh jadi, dia cakap. Dengan Syuib ni kenal masa tu melalui kawan. Masa kita buat madu. Madu dia mana yang big factory kan. Start from there lah. Tahun tu tahun 2017. So time tu madu 3 saya buat yang B Factory. Kita ada madu stick, madu sarang apa semua. Tahun 2017 tu maksudnya bisnes pun alhamdulillah. Dia jumpa balik dengan orang tu dan kita buka satu company nama B Factory dan kita adalah kita keluarkan madu sarang dan pada masa tu memang boom. Start pada madu ni saya kata, uish, Syuib buat madu Jarang artis buat madu ni kan. Sebab sebelum ni kita tahu yang dia buat kopi. Sebab kopi tu pun tak apa-apa nak meletup, tak apa nak menjadi. So bila dengan madu ni betul-betul melonjakkan nama dia sebagai seorang peniaga. Saya rasa macam, Syuib buat madu ni padu lah kan. Sebab jarang orang buat madu ni. Madu ni memang jarang orang buat. Okey, masa dia beritahu kat saya dia nak buat madu tu, masa tu kita orang tengah nak naik, nak buat show. Jadi
saya punya reaction masa tu ialah macam tak fokus sangat sebenarnya. Sebab lebih fokus kepada benda yang kami nak buat tu. Tapi dia semangat cerita pasal madu dia. Masa dia buat bisnes madu juga, saya pun dengar tentang perjalanan bisnes dia pun tak semudah macam yang orang sangkakan. Tapi Syuib ni pada saya dia orang yang kreatif. Lepas tu pula dengan marketing gila yang pernah dia buat sepanjang dia buat madu ni. Antaranya dia pernah jadi B-Man. Dia jadi B-Man tu, saya di antara orang yang agak risau lah pada masa tu. Tengok live masa tu. Dia Pablo dengan siapa dah seorang lagi masa tu saya kata, ya Allah, kau ni betul-betul berani matilah Yalah, sebab kalau kita bayangkan 2-3 gigitan je boleh mematikan manusia. So dia memang berani buat rekod tu kan, jadi B-Man kan. Saya rasa memang gila lah Suhaib ni, memang gila. Dia cakap, Mama tak nak pergi kat Melaka kan. Lepas tu dia cakap, Ma, orang nak kena sengat lebah, Mama nak pergi tak? Orang nak buat DJ B-Man ni. Cakap, Mama tak sanggup lah dek, kau ni bukan-bukan lah nak buatnya. Nanti dia sengat kau, lubang hidung kau semua macam mana? Dia kata, tak Ma, ada doktor semua kat situ. Tapi Mama tetap takut. Dekat rumah ni, tengok dekat ni live tu kan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa sahaja. Mama cakap, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah lebah tu masuk telinga, masuk lubang hidung bagai ni Kang. Bila dia dah lebah tu datang sikit dah. Ya Allah, Mama dah tak sanggup tengok. Lepas tu Mama sentiasa tag Sarah. Sarah, Syuib okey tak? Okey Ma, okey. Alhamdulillah tak ada apa Ma. Alhamdulillah tak ada apa Ma. Punyalah takut. Dianya tak ada rasa takut apa. Dia berani. Dia nak buat sebab dia betul-betul nak nampak apa yang dia buat. Dia bukan cakap-cakap saja kan nak jual madu. Kenalah berani. Tu yang dia buat tu. Dalam Malaysia memang boom pada masa tu. Cuma dekat situ pun kami masih juga belajar. Masa tu dah pandai marketing. Cuma nak uruskan bisnes tu. Nak uruskan bisnes dia agak suka juga dekat situ sebenarnya. Madu 3 punya bisnes booming. Tapi dia sampai ada satu time tu, ujung 2018 dia dah start drop. Satu benda yang pasti pasal Syuib, mental dia sangat kuat. Mental dia sangat kuat. Orang kecam dia ke bisnes dia macam tu. Sebab dia pernah cakap dengan saya satu benda. Sekiranya Allah bagi kekayaan, Allah juga boleh tarik kekayaan tu dalam masa sekelip mata. So kita steady ke tak steady? Macam tu. Keyakinan dia pada Allah SWT tu sangat kuat sebenarnya. Macam ada lah benda yang tak kena tu dengan madu tu. Jadi dia teringin nak buat benda yang retail yang memang nak bagi boom. Kau nak buat apa lagi? Orang nak buat boba, kau nak buat apa lagi? Kau ingat kau ada nama, kau boleh jual?